Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat pagi. Okey, macam biasa Piko akan share dulu. Sambil tu Piko dendangkan lagu Terima Kasih Guru by New Perdupa Voice. Okay, silakan. Selamat menikmati. Piko share jap. Bismillah. Baca kesabaran anda amat Piko hargai. Warahmatullah. Dekat luar hujan. Lagu ni sedih. Boleh tak? Dekat luar hujan kan? Technical lah. Sebab Piko share device. Lagu dengan nak share itulah dia. Dia stop. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih guruku. Tak ada akhir untuk kita dapat bertemu. Tak ada akhir antara murid dan guru. Karena ia bagaikan anak dan ibu. Begitulah ikatan antara aku dan guruku. Dan tak ada yang dapat memisahkan itu. Kau terus dinginnya pagi dan pekannya malam. Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri tauladan guruku. Lagu ni sedih. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih guruku. Oh ya Allah, kabulkan doa kami dan berikan keberkahan kepada semua pejuang pendidikan. Tanpa mereka kami bukanlah apa-apa. Mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih guruku. Terima kasih guru.
Apa perdu tadi? Perdupa Voice. Sedih lagu dia. Tapi memang lagu dia sangat ikhlas kan. Ini adalah lagu yang betul untuk guru kita. Okey. Hari ni Assalamualaikum. Sekejap. Piko lupa pula nak perkenalkan diri. Sekejap. Dengar ke dengar suara Piko? Dengar kan? Okey, bismillah. Piko memang jadi keras sikit. Piko akan cuba baiki sikit. Okey, korang dengar kan suara Piko? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya adalah Afika Kamal, merupakan leader untuk Piko Emporium, membantu adik-adik menjalani kehidupan dengan berani, bahagia dan ceria sambil menikmati krok-krok. Oh my god, dan sate epek ajaib paling sedap di dunia. Kerangupan dia money guarantee. Kerangupan dia money guarantee. Boleh dapatkan di seluruh ejen sah berdaftar dari Krok Mai. Okey. Tajuk Piko pada hari ini adalah sebelum tu marilah kita mari dulu panggil yang lain dulu. panggil jap Piko nak panggil jugalah. Piko panggil tim Piko kalau kok dia nak ikut team. Mari yang jauh, mari dekat yang dekat, mari rapat, mari. Piko ada cerita kedai kopi. Sedap juga lagu tu, cerita kedai kopi je. Piko share link jap. Kopi link, ayuh sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan. Alah. Ya, alhamdulillah. Masuk live. Masuk live Piko. Meraih cinta. Piko memang lambat gila menaik. Dulu sebab Piko waktu bercinta Piko tak suka menaik. Meraih cinta yang maha agung. Sebab tu Piko marketing ni, ya Allah. Kalau buat live Piko boleh. Mohonlah kita masuk live Piko meraih cinta yang maha agung. Okay. Send. Piko macam ni lah dengan anak Piko. Kita kan, orang nak tahu apa yang kita buat kan. Sebab kalau kita tak bagi tahu, orang tak tahu. Termasuklah anak-anak kita. Piko akan tetap cakap dengan anak Piko. Kalau Piko type pun, Piko cakap dengan dia. Sekejap. Mama tengah type, sekejap. So dia nak tahu kan. Okay. Ayo. Tajuk kita adalah meraih cinta yang maha agung. Macam best berdiri je. Sekejap Anak-anakku. Bismillah. Macam best berdiri je. Nanti kalau tak okey diorang ni, Piko duduk balik. Okay. Inilah kita bekerja solo. Tegakkan. Kita ni adalah solo. Kita adalah Lone Ranger. So beginilah. Nanti insyaAllah doakan Piko ada team insyaAllah. Okay. Ataupun Piko join team orang yang hebat nanti insyaAllah. Okay. Apa ya? Meraih cinta yang maha agung. Okay, sebelum tu Piko nak cerita sedikit cerita. Kisah ni berlaku semalam. Semalam ke? 16 hari bulan. Hari ni dah 17. Hari ni 18 kan? 2 hari yang lepas. Piko ni jenis yang degil. Piko ni macam jenis yang suka main tarik tali. Suka main tarik tali. Kan kalau main tarik tali tu kan ke sini, kita suka orang tarik balik ke sini. Piko suka macam tu. Piko suka tarik tali.
And then 16 Mei Piko ada masuk satu live yang dianjurkan oleh guru nada cinta kita, iaitu Dr. Ari Ginanjar. Ada program Milad ESQ, hari ulang tahun kelahiran ESQ. And dalam program tu dia ada satu hadiah iaitu dapat berapa juta? 21 juta kan? 21 juta untuk siapa yang share link, siapa yang follow. Bukan share link, siapa yang follow Instagram guru nada kita Ari Ginanjar ESQ dengan ruang pelatihan. Siapa yang share dan boleh tengok dekat IG story dekat IG guru nada kita Ari Ginanjar. Apa dia punya kontes tu, boleh join. Sempat lagi join. Sebab dia punya pemenang akan diumumkan pada hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni insya-Allah. Aku tak tahu. InsyaAllah pada hari Jumaat. Boleh tengok dah balik. Dia tengok balik. Dekat handphone Piko ni tak ada IG. So dia Piko tak ada tengok. Okay. Kan. Lepas tu. Hai. Siapa yang tengok Piko? Assalamualaikum. Apa khabar? Okay. Jemput. Duduklah kat mana-mana yang selesa. Jemput. Lepas tu. Terdetik lah kat hati Piko. Boleh tak kalau tak nak join? Piko ni kan degil korangnya. Lepas tu Piko macam, boleh ke tak nak join kan? Macam malas kadang-kadang. Boleh ke tak nak join? Lepas tu rasa macam, tak payahlah join kot. Tak payahlah. Sebab ada satu bisikan yang mengatakan, tak payahlah nanti nampak sangat macam nak duit ke apa ke kan. Lepas tu Piko macam, tak payahlah. Lepas tu Piko pun ambil lah wuduk. Piko ambil wuduk and then tiba-tiba keluar suara hati yang lain. Iaitu katanya guru ni adalah wakil Tuhan. Guru, ibu, suami, semua orang sebenarnya adalah wakil Tuhan. Tapi guru ni dia lebih ni lah. Guru dengan ibu, semualah sebenarnya kan. Dia adalah wakil Tuhan. Kalau guru tu marah atau guru tu sedih, samalah dengan Allah marah, dengan Allah sedih. So Piko pun tak boleh jadi. Aku kena buat. Awak sedih sebab apa? Awak sedih kalau kita buat guru kita sedih. Okay. Lepas tu Piko pun Atau mak ayah. ya, lepas tu Piko pun okay, join. Lepas tu esoknya Piko dapat satu status kemuliaan seorang guru. Selama ni Piko cerita guru ni kita boleh dapat dia punya ilmu, dia punya kefahaman, dia punya aura, dia punya attitude dan doa. Yang paling mahal tu doa. Semualah mahal sebenarnya. Mahal kefahaman, ilmu, energy, attitude, doa. And then hari semalam Piko dapat satu lagi. Yang ini alamak, dia tak boleh zoom apa tak? Sekejap Rupanya guru ni dia ada lagi satu tau. Alah. Alah. Sekejap Alah, macam mana? Sebenarnya yang bentuk video Piko tak boleh nak zoom lah pula. Sekejap Okey, antara kemuliaan guru yang lain, satu, mengucapkan salam kepadanya lebih baik daripada Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tarkul Qaul Syarah Al-Hadis yang menyebut beberapa riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Karya 4 buah tentang kemuliaan guru. Yang pertama, mengucapkan salam kepadanya lebih baik daripada beribadah sunat 1000 tahun. Dahsyat oh. Lepas tu, melihat wajahnya lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda. Dan Piko tulis. Mengucapkan salam. Sekejap Piko rekod. Mengucapkan salam
padanya. Tak ada pun. Mengucapkan salam padanya. Dah tak dapat lah, tak reti lah. Mengucapkan salam padanya. Lebih baik dari buat amalan sunat 1000 kali. 1000 tahun. Amalan sunat 1000 tahun. Lepas tu kalau melihat wajahnya, lebih baik daripada sedekah 1000 kuda. Melihat wajahnya lebih baik dari sedekah 1000 kuda. Kuda. Dan berjalan ke majlisnya ditulis 100 amalan kebaikan untuk setiap langkah. Pergi ke majlisnya dapat 100 kebaikan untuk setiap langkah. Untuk setiap langkah. Kalau duduk rumah je tak banyak lah. Untuk setiap langkah. Kalau lepas tu duduk dan dengar penjelasannya, akan dibalas. Sekejap. Dahsyat dahsyat. Sekejap. Duduk dan dengar dia cakap. Duduk dan dengar penjelasannya. Akan dibalas 1 kebaikan untuk setiap patah. Untuk setiap patah. Ya Allah, dahsyatnya ya. Kalau siapa yang pergi majlis ilmu ni, berdampingan dengan orang yang berilmu, dahsyat lah. Tengok dia punya ni. Ada 4 ni. 4 core yang sangat-sangat ni. Yang pertama, bila kita tengok, kita bagi salam je pun lebih baik daripada kita buat amalan sunat 1000 kali. Lepas tu kalau kita tengok wajah dia je pun, kita lebih baik daripada kita sedekah 1000 kali. Lepas tu kalau pergi ke majlisnya, dapat 100 kebaikan untuk setiap langkah. Dan duduk dan dengar penjelasan dia, untuk setiap patah perkataan yang keluar dari mulut dia, akan ditulis kebaikan untuk kita. Akan dibalas dengan kebaikan untuk kita. Patutlah. Kuih apa pula awak ni? Sekarang tolong ambilkan kuih kejap. Kuih coklat. Custard apa? Sea salt custard, cocoa custard. Kuih coklat. Yang raya ke? Bolehkah? Yang ke belah kiri yang dah buka. Bukan situ, bawah. Itu dah buka. Okey. Kita sambung. Lepas Fiko macam, dahsyat lah. Duanya ni. Nasib baiklah kan. Fiko dengar suara hati Fiko. Cuba yang sebab untuk Miska dan Chandu. Bismillah. Nah. Bismillah. Marilah sini awak. Astaghfirullahaladzim. Macam itulah. Dahsyat lah.
Betapa guru ni kita betapa guru ni besar dia punya tu kan. Lepas tu kan Biko teringat kisah Uwais Al-Qarni. Betapa dia nak sangat belajar dengan Rasul SAW. Kan, peace be upon him. Rasul SAW, dia nak sangat belajar. Tapi mak dia kata, aku ni dah tua. Nanti kalau kau pergi, siapa yang nak uruskan aku kan. Lepas tu dia pun tak apalah, demi mak dia jaga mak dia kan. Lepas tu dia teringat mak dia nak pergi haji, mak dia nak pergi haji. Lepas tu macam mana cara dia nak realisasikan impian mak dia? Dia bela lembu yang baby. Dia bela lembu yang baby, dia dokong setiap hari naik bukit. Kan naik bukit. Dia dokong setiap hari naik bukit. Sampai orang kata dia gila apa semua. Sebab lembu tu setiap hari sampai lembu tu besar dan gemuk. Dia memang sengaja nak gemukkan sebab dia orang susah. Dia tak ada duit yang banyak. So apa perancangan dia adalah bila dia ada lembu tu, dia boleh bila dia bela gemuk-gemuk and then dia boleh jual. Lepas tu dia pun dokong, dia pun bela lembu tu sambil dia dokong lembu tu sampai lembu tu gemuk yang teramat sangat. Tapi kan yang uniknya, dia bela lembu tu, dia dokong setiap hari naik bukit. Lembu dia yang dah gemuk-gemuk tu pun dia dokong juga. Kan? Tu orang kata dia gila lah, apalah kan. Kau ni gila lah, Wais. Mana ada orang dokong lembu apa semua kan. Lepas tu dah lah, setiap hari pula tu naik bukit. Kau nak buat apa lah, bawa lembu kau dia kena naik atas bukit kan. Sekarang pergi kat rumah. Lepas tu bila dia dah jual lembu tu, lepas tu rupanya dia nak bawa mak dia pergi umrah. Dia dokong mak dia, sebab mak dia dah tua. Ya, sangat hebat dia kan. Lepas tu Superhero. macam tu lah, kalau korang nak dokong mama, korang kena beli lembu supaya nanti korang ada kekuatan Superhero strong. untuk korang dokong mama. Dia dah latih fizikal dia. Dia macam superhero strong. Ya, okay. Itu dia punya strategi, dahsyat kan. Lepas tu dengan usaha dia tu, lepas tu kan, lepas dia dah bawa mak dia pergi haji, alhamdulillah. Lepas tu tercapai impian mak dia, and then mak dia pun meninggal. Bila mak dia meninggal, dia teringat dia nak jumpa Rasulullah SAW. Dia nak jumpa Rasulullah SAW. Dia nak pergi rumah. korang bagilah kerjasama. Korang tak duduk sebelah. Okay. Apa ni? Lepas tu dia pun nak jumpa Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi orang kata dia gila. Kau ni gila. Rasulullah SAW dah lama meninggal. Kenapa dengan kau ni? Tak updated langsung kan? Rasulullah SAW dah meninggal lama dah. Kau ni baru nak datang semua kan? Zaman dulu orang punya, siapa yang hidup zaman Nabi hidup, semua orang berbusu-busu, berdoyan-doyan nak pergi jumpa Rasulullah SAW. Sebab diorang tahu inilah fadilat berjumpa dengan guru yang betul, guru yang dipilih oleh Allah. And semua orang berbusu-busu jumpa. Tak ada orang yang tertinggal untuk jumpa dengan Rasulullah SAW kan. Kecuali Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni je yang tak dikira sahabat. Walaupun dia hidup di zaman sahabat, di zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang hidup zaman Nabi SAW, dia adalah sahabat. Tapi kalau siapa yang tak pernah jumpa, dia tak kira sahabat. Siapa yang tak pernah jumpa, dia tak dikira sahabat. Lepas tu Uwais Al-Qarni je yang tak pernah jumpa. So orang kata apa ni gila ke apa kan. Lepas tu bila kecoh-kecoh tu, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar kalau tak salah, dia tanya kenapa apa yang korang riuh-riuhkan ni. Kan zaman dulu kan tak ada media sosial kan. So dia macam kecoh macam tu lah. Kenapa apa yang kecoh-kecoh ni. So lepas tu dia kata itu Uwais Al-Qarni nak cari Nabi Muhammad SAW. Lepas tu dia bila Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali dia cakap, bila dia dengar Uwais.
Lepas tu dia terus pergi saya nak sahabat ni yang yang sahabat yang rapat ni yang pergi berlari jumpa Uwais. Lepas tu minta doa. Lepas tu dia kata, wahai Tuan Uwais, tolong doakan kami. Lepas tu yang Uwais tu dah terkejut. Kan, sepatutnya dia lah yang doakan sebab dia lagi hebat. Lepas tu Sayyidina Umar pun cakap lah, Rasulullah SAW pernah cakap kalau Uwais datang minta doa. Kan. So sampai dia belum tak pernah jumpa lagi, tapi Rasulullah SAW dah suruh minta doa dah kan. Sebab Rasulullah SAW kata doa dia adalah doa yang sangat makbul. And then macam tu lah. Jadi kan kalau macam zaman sekarang, yang Piko rasa hebat adalah Datuk Ira dan gurunda tercinta kita Dr. Ari Ginanjar Agustin. Sebabnya kan Piko sangat admire dengan Piko macam mana? Piko ni memang sangat admire dengan kisah-kisah sahabat. Piko memang admire dengan kisah-kisah sahabat. So Piko macam memang suka lah. Piko macam tak sangka lah kan. Tak sangka dengan yang macam mana? Yang kisah dia tu macam menyerap masuk ke dalam jiwa Piko. Piko pun tak sangka. Sebab orang selalu cakap Uwais Al-Qarni dapat bidadari syurga. Orang selalu cakap dapat ganjaran dia je. Orang tak cakap dia punya struggle dia tu kan. Orang tak cakap dia punya struggle tu. Tapi orang semua cakap dia punya reward. Reward dia dapat bidadari syurga, apa semua. Lepas tu tu lah. Lepas tu Piko macam Piko macam Piko macam terkesima bila Piko bercerita. Waktu tu first time Piko cerita kan. Sebab Piko cerita dekat anak Piko. Lepas Piko dah cerita dekat anak Piko macam tak sangka lah. Sebab Piko rasa sedih waktu tu. Miss Katira, mata pun nak cerita. Lepas tu Mula-mula learning point yang Piko dapat dari satu kisah ni, kisah Uwais Al-Qarni ni adalah jasa ibu tu tak terbalas. Walaupun kita dah dokong lembu sebanyak sekuat-kuat lembu tu, kita dah latih diri kita untuk bawa mak kita pergi haji ke apa ke kan. Jasa ibu tu takkan pernah terbalas sepanjang usia kita kan. Sepanjang usia kita takkan pernah terbalas. Waktu tu itu adalah learning point pertama yang Piko dapat waktu Piko cerita kat anak Piko. And then waktu tu Piko nak ulang balik, Piko cerita balik kan. Piko cerita balik dekat dalam live, waktu tu dalam kereta. Tak tahulah ada orang dengar ke tak. Tapi dalam kereta Piko cerita lagi. Waktu dalam kereta tu tiba-tiba termasuk aha moment yang mana benda ni lah yang menyebabkan Datuk Wira tu tiba-tiba buat kelas online free kan waktu COVID datang. Sebab Piko selalu cakap, Piko selalu macam berdoa, ya Allah, aku nak belajar kan Datuk Wira kan. Sebab Piko nampak ilmu dia tu ilmu dia macam kena, macam inilah yang Piko cari kan. Because itulah Piko setiap tahun Piko cuba tapi tak dapat. Tapi kan Allah dia tak pandang hasil. Allah dia pandang usaha. Memang korang akan tengok Piko tak pernah jadi. Memang korang bersaksi Piko buat bisnes tak pernah jadi. Sebab Piko nak buat bisnes sebab apa? Sebab Piko nak pergi belajar sebenarnya. Sebab Piko nak pergi belajar dengan Datuk Wira directly kan. Piko cakap memang setiap tahun Piko akan tulis impian baru Piko setiap tahun adalah Piko nak join kelas MMM. Itu je yang mampu waktu tu kan. MMM. Dulu MMM 10,000 tau. 10,000. Dulu MMM 10,000. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kekuasaan dia, Piko dapat pergi dalam 500 je waktu tu. 1,000 je. Sebab kita bayar 500, lepas tu 500 kan 1,000 kan. Rasanya macam tu 1,000. Tapi ada diskaun lah. Untuk siapa yang dah pergi zero cost marketing, dia ada diskaun. Macam mana tapi pun tak ingat dah. So Piko bayar separuh-separuh.
Biko tak ingat dah. Sebab dia buat separuh-separuh. Boleh bayar separuh-separuh macam mana dah. Biko dah tak ingat dah. Kan. Dalam Biko berusaha tu, Biko tak sangka. Waktu Biko dah mula-mula dapat pergi MMM tu kan. Biko rasa macam bersyukur sangat. Bersyukur sangat. Akhirnya impian Biko dah terlaksana. Impian Biko dah terlaksana kan. Selama berapa tahun Biko pasang niat kan. Berapa tahun Biko cuba dah tak dapat. Since 2013 lah. Since 2013 kan. 2014 dapat pergi MKK. Lepas tu memang Biko dapat MKK. Itu pun yang Biko free. Yang free. Duduk ujung lah. Janji dapat masuk program Datuk Ira tu. Nak cerita. And then apa yang Biko realise dalam program Datuk Ira, perasaan dia tu, kalau siapa yang pernah pergi offline, Itu anak. perasaan masuk dalam kelas dia sama dengan perasaan Biko dekat Tanah Suci, Haramain. Waktu Biko sampai dekat Tanah Suci kan, Biko rasa macam pernah rasa perasaan ni. Lepas tu Biko teringat, Macam-macam. rasa tenang itu macam dalam kelas Datuk Ira. Biko macam, Dia dapat 3 anak Jom. main. Macam tu lah. Kalau kawan-kawan Biko tanya kan, macam kawan Biko yang belum pergi umrah, yang belum pergi umrah dan belum join program Datuk Ira, Biko selalu sarankan. Biko kata kau pergi kelas dia, tapi offline lah, pergi offline. Kau pergi kelas dia sebab bila kau duduk dalam kelas dia, kau akan rasa setenang-tenangnya macam dekat Haramain. Rasa sangat tenang. Lepas tu Biko dah tahu dah rahsia dia, kenapa dia sangat tenang. Biko dah tahu dah kenapa dia sangat tenang dalam kelas tu. Anak. Carrot untuk awak. Sebab dia sangat menjaga intangible value kan. Dia sangat menjaga intangible value. Dan ia adalah rahsia. Siapa yang pergi program MMM dia tahu. Yang mungkin yang perasan, dia ada cerita dalam tu. Kenapa kelas dia adalah sangat high value. Sangat tenang. Korang tahu dah rahsia dia, Alhamdulillah. Lepas tu Biko macam, bila hari ni, bila Biko dah, bila sekarang akhirah, bila Biko dapat yang bila Biko dapat point yang betapa hebatnya bila kita berjumpa dengan guru yang hebat kan, Datuk Ira dan gurunda tercinta kita Dr. Ari Genanja. Biko rasa rugi sangat-sangat kalau siapa yang tak pernah jumpa lagi. Rugi weh, serius rugi. Macam ibarat Biko bukanlah kan, tapi kan macam ibarat dia macam tu lah. Macam ruginya kalau kita tak dapat jumpa Rasulullah SAW kan. Rugi sangat-sangat. Sangat-sangat rugi. Siapa yang tak pernah jumpa dua insan yang hebat ni. Okey, tajuk kita pada hari ini sebenarnya adalah meraih cinta yang maha agung. Meraih cinta yang maha agung. Macam mana cara nak meraih cinta yang maha agung? Bila kita dapat cinta yang maha agung, perlu ada background music. Aku rasa macam agak ni sikit je. Bila kita meraih cinta yang maha agung, Bluetooth mode. iklan jap. Sabar Ganza. Nak lagi coklat? Semakin aku cerita dan semakin diriku perlu dikuatkan. Cak tahu. Semalam kan aku cerita pasal lampu garam. Hari ni lampu garam terosak. Sabar, sebelum Biko tengah nak repair dia. Tapi Alhamdulillah, kan suami Biko adalah maintenance paling power. Sebab dia serba boleh, tapi dia specialist dalam plumbing lah. Kan. So bila ada isu-isu pasal dalam rumah, senang refer kat husband je. Okay. Okay.
Tajuk kita pada hari ini adalah meraih cinta yang maha agung. Bila kita dapat cinta yang maha agung, kita akan rasa tenang je. Dan kita akan rasa kita tak akan rasa kekhawatiran, kita tak ada rasa galau, kita tak ada rasa risau. Kan, Alhamdulillah. Macam mana Piko boleh dapat repair kereta Piko, macam mana Piko dapat kereta Piko, macam mana Piko boleh pindah dekat rumah bawa dekat ground floor, and macam mana Piko boleh kahwin dengan orang yang tak ada apa-apa, macam mana Piko boleh berani kahwin dengan orang yang tak ada apa-apa kan. Sebab Alhamdulillah Allah dah kurniakan cinta Piko padanya dari Piko kecil. Cici pula nangis. Dah kecil pula dah. Okay, sebab apa tu? Sebab Allah dah kurniakan rasa cinta Piko dekat dia dari Piko kecil lagi. Memang dari Piko kecil lagi. Dari Piko kecil. Piko malas cerita ni, rasa nak nangis. Sebab dari Piko kecil, Piko tak ada salahkan sesiapa. Memang ini adalah perjalanan hidup Piko. Okey, penting untuk anda faham kan, sahabat-sahabat, adik-adik Piko yang nak tahu, yang masih belum tahu. Penting untuk korang tahu, kalau kita nak dapat cinta Allah, kita kena cintai Nabi SAW. Kita kena cintai kekasih dia. Macam mana dia cinta pada kekasih dia, macam itulah kita kena cinta pada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita cinta dan kasih, kita kena buat apa yang dia buat. And bila kita buat apa yang dia buat, kita akan dapat rasa kasih tu. Kita dapat tumpang kasih tu. Kita dapat tumpang kasih dia tu. Waktu Piko kecil-kecil, Piko memang lahir dalam keluarga yang ramai adik-beradik. And Piko rapat dengan Alung Piko je waktu kecil. Sebab Alung Piko memang jaga sangat-sangat Piko. Dia memang care gila-gila dengan Piko kan. Sampailah Allah asingkan Piko. Allah asingkan Piko dengan Alung Piko. And then waktu tu lah Piko rasa lost gila. Waktu tu Piko rasa lost gila. Hari-hari Piko nangis. So Piko dah tak rasa, macam Piko dah rasa macam tak ada orang sayang aku macam tu. Waktu tu Piko rasa macam okay, dah tak ada orang sayang aku. So hari-hari Piko, tapi Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah, kalau siapa yang anak dia ramai, dia akan faham lah kan. Memang hidup ni, kalau kita tak ada ilmu, kita memang tak boleh nak manage. Kita tak boleh nak manage walau bila kita seorang-seorang kan. Bila kita seorang-seorang, kita tak boleh nak manage. Dan Piko tak salahkan mak ayah Piko, sebab Piko tahu dia orang pun tak boleh nak manage kan. So Piko nampak sebenarnya isu dia orang adalah manage sebenarnya. Dan Piko tahu isu dia orang adalah sebenarnya tak ada ilmu. Sebenarnya Piko selalu cerita dekat kawan baik Piko, kau tahu kenapa aku boleh jadi macam aku sekarang? Sebab aku nak baiki balik kesalahan. Aku nak baiki balik masa silam aku. Aku tak nak anak-anak aku rasa macam apa yang aku rasa waktu kecil. Itu memang motif Piko lah. Memang itu adalah motif Piko untuk kahwin sebenarnya. Motif Piko untuk kahwin adalah Piko nak baiki masa silam Piko. Piko nak baiki waktu silam, Piko tak didedahkan dengan ilmu. So Piko keep on bagi ilmu dekat anak Piko. And waktu silam Piko kurang bonding. And Piko jaga gila-gila bonding dengan anak-anak Piko. And Piko nak repair semua. Piko nak repair semua tu. Dan Piko maafkan mak ayah Piko. Kan, Piko maafkan dia orang kan. Dan Piko nak tengok. Dan itulah apa yang menjadikan
Dan Piko nak mak ayah Piko gembira, happy. Nah. Ambil balik mak punya tu. Macam tu lah. Apa yang jadikan Piko sekarang adalah sebab Piko nak repair balik masa kecil Piko. Waktu kecil Piko tak ada bonding. And sekarang Piko jaga gila-gila bonding Piko. Waktu kecil mak ayah Piko sibuk. And then Piko tak nak sibukkan diri Piko. And Piko perasan kita akan dapat cinta ilahi bila kita buat apa yang disuka. Aku buat baca. Astaghfirullahaladzim. Fit sangat. Ambillah sendiri. Macam apa yang disuka kalau kita buat, kita akan dapat cinta dia. Macam contoh Piko, dan Allah ni dia suka tengok kita berusaha. Dia suka tengok kita bersungguh-sungguh. And apa yang Piko buat adalah berusaha je lah. Kita berusaha. Macam contoh, Piko nak kereta kan. Mula-mula bukan Piko nak kereta dulu sebenarnya. Mula Piko nak rumah sebenarnya. Nak duduk asing. Piko tak nak duduk kongsi. And then apa yang Piko buat adalah Piko tunjuk usaha Piko. Piko tunjuk yang apa yang Allah suka kan. Apa yang Allah suka Piko buat. Ya Allah, apa lagi yang kau suka? Kau suka aku berbaik dengan suami aku. Aku dah berbaik dengan suami aku. Lepas tu waktu tu macam, apa lagi yang aku kena buat kan? Lepas tu macam kena cari duit sendiri. Piko pergi cari duit sendiri. And Piko tak salahkan suami Piko. Piko pergi cari sendiri. And itulah, Alhamdulillah. Dengan Piko tunjuk kesungguhan Piko pada Allah, Allah bagi. Allah bagi. Sebab tu Piko boleh hidup dengan berani, bahagia dan ceria. Sebab Piko tahu apa yang Allah suka. Bukanlah tahu semua, tapi at least apa yang kita tahu tu kita buat. Kunci mayang. Kunci mayang. Apa yang kita tahu tu kita buat kan. Sebab Allah nilai seseorang tu ikut level diri dia. Bukan ikut dia tak ikut general. Sebab Allah tu maha adil. Dia ikut diri dia. Macam contoh bab masak kan. Bab masak, of course ramai orang akan kecam Piko pasal masak dengan kemas rumah. Memang ramai gila orang akan kecam Piko. Tapi kan dalam hati Piko kadang-kadang kan kalau siapa yang kecam kan, Piko macam, kau kahwin dengan lelaki aku. Kalau nak tahu kau steril sangat, kau kahwin dengan lelaki aku. Aku rela dimadukan. Aku rela dimadukan kan. Betapa dia punya high demand itu kan. Sebab Allah uji ikut level orang tu. Alhamdulillah, sebab dari kecil Piko dah diuji dengan orang yang sangat cerewet dan lain-lain semua. So bila Piko kahwin, dia akan lagi. Dia punya level cerewet tu level up. Level up. And then tapi itulah, Piko bukan nak nak kata apa kan. Ini untuk siapa yang mungkin terdetik dalam hati dia kan. Piko cuma nak cakap macam tu je lah. Sebab yelah, sebab kita dah cuba. Tapi of course kena cuba lagi kan. Macam yelah, contoh pasal bab masak apa semua kan. Yelah, Allah kan isu dia sebenarnya adalah Allah tu uji ikut level kita. Kalau macam kita dah biasa masak waktu dulu, macam contoh macam kawan Piko kan. Piko selalu tengok kawan Piko waktu bujang dia tak pandai masak. And then dia dapatlah lelaki yang okey je, kau nak masak apa kau makan je. Tapi Piko ni dari kecil memang dah pandai masak. Kan, kalau macam kita teringin nak makan apa, kita masak sendiri. Tak ada nak makan seorang. Duduk bawah makan. Kan, Piko dari kecil memang dah pandai masak. Kalau kita nak apa-apa, kita selalu kalau teringin, masak sendiri kan. Masak sendiri. Teringin apa-apa, masak sendiri. So, itulah Allah utuskan ujian yang lagi ni kan. Ujian yang lagi keras lah. Ujian yang orang kata level up lah kan. Life is like a game. Once you finish your first level, the second level will be harder. Tiba-tiba macam cakap bahasa Inggeris pula kan. Kan. Hidup ni adalah game. Dia macam game lah. Kalau siapa yang suka main game, dia adalah game.
Tapi of course dari segi Piko, memang Piko kena kuatkan diri Piko juga. Kena cuba lagi, yang kena ikhtiar lagi untuk membolehkan state rumah tu ikut kesesuaian. Macam kesesuaian lah, macam tugas perempuan tu apa semua still kena ikut kan. Still kena ikut. Macam tu lah. Kan. Lepas tu sekarang tu lah. Sekarang Piko tahu. Okay. Allah dia suka benda-benda yang indah. Benda-benda yang indah. So, sekarang tugas Piko adalah kena mengindahkan rumah lah pula kan. Sekarang tugas Piko. So, Piko just follow tu je lah. Follow apa yang Allah suka. Kalau Allah tu suka kita berbakti dengan orang tua, berbakti dengan suami, buat baik kan. So, kita buat je. Sambil tu kita ingin, macam dalam hati kita cakap lah, ya Allah aku nak ni kan. Lepas tu sambil tu kita berusaha dengan buat apa yang dia suka. Macam contoh kan Piko nak repair kereta Piko kan. Piko nak repair kereta Piko. Dan husband Piko dia tak nak repair kan. And then Allah hantar ujian, kereta Piko kena langgar. And then dari situlah Allah nak uji Piko kan. Adakah Piko boleh bersabar dengan kerenah lelaki Piko, dengan husband, atau tak boleh kan. And then Alhamdulillah Allah juga yang hantarkan Piko dia punya, apa orang kata, dia punya penawar, iaitu kelas Miracle Woman, yang mana kelas Miracle Woman ni dia membuatkan Piko boleh move on dengan kereta Piko kena langgar. And then kau tengok Piko tenang je kan. Piko tenang sebab Piko tahu sebenarnya Allah hantar ujian tu sebab Piko tahu Allah nak Piko cerita. Piko cerita macam mana struggle Piko. And then Piko cerita je lah. Piko cerita struggle Piko macam mana, apa yang membuatkan Piko jadi macam ni. Sebab Piko tahu itu yang Allah nak. And then Piko dah cerita. Piko dah cerita. And then Piko perbaiki hubungan Piko dengan suami Piko. Piko minta maaf dengan suami Piko. Sebab Allah nak yang macam tu. Allah nak dunia ni tenang. Allah nak dunia ni damai. Allah nak dunia ni penuh keharmonian. Allah tak suka rasa benci-benci, tak suka rasa marah-marah kan. So, macam tu lah. Piko baiki, Piko minta maaf gila-gila dengan husband Piko. Piko jujur, Piko mengaku semua kesalahan Piko. Piko pernah sombong dengan dia. Piko pernah ambil duit dia. Sebab dia sebab Piko pernah masuk ke state yang negatif kan. Bila dah state negatif tu semua benda kita nak buat. Yang salah-salah tu semua kita nak buat kan. Okay. And then tu lah Piko clearkan balik. So semua tu Alhamdulillah Allah lembutkan hati husband Piko. Allah lembut. Waktu tu macam ayah Piko telefon kan, cakap janganlah jual kan. Kalau jual ni kan. Lepas tu bila ayah Piko dah cakap macam tu, Allah lembutkan hati husband Piko untuk repair kan, and itulah kita kena buat apa yang Allah suka. Allah suka kita berbaik dengan suami, Allah suka kita berbaik dengan semua orang, Allah suka kita harmoni, kita tunjuk contoh yang baik. Kita jadi macam mana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tunjuk contoh yang baik. Allah suka, sebab tu Allah suka, sebab dia tunjuk contoh yang baik. Jadi pendamai, jadi orang yang damai, orang yang mengharmonikan. Bukan ni yang lagi mencetuskan ni kan. Jadi orang yang damai. Macam mana cara Nabi Muhammad SAW berdamai? Macam mana? Kita kena follow yang tu. Bila kita follow, and then kita dapat apa yang kita nak, insyaAllah. Macam sekarang kan isu Palestin, kita tunjuk contoh yang baik dulu kan. Kalau kita tunjuk contoh yang baik, kita tunjuk yang kita dah solat subuh awal, kita tunjuk dekat Allah, kita boleh tahajud beramai-ramai, insyaAllah Palestin akan bebas. Sebab itu yang Allah nak. Itu yang Allah nak. Sebab itulah jadi macam tu kan. Selagi kita tak buat benda tu, selagi itulah kekacauan akan berlaku kat mana-mana. Selagi kita tak ubah diri kita ikut perspektif yang Allah nak, ikut perspektif yang Nabi Muhammad SAW ajar, selagi itulah kita macam ni lah. Selagi itulah COVID tak hilang semua. Sebab Allah nak kita sedar. Macam Piko kan. Allah nak Piko sedar. Sedarlah, jadilah wanita solehah. Piko minta maaf gila-gila dengan husband Piko. And Piko mengakui kesilapan Piko. Dan Allah izinkan kereta tu pulih seperti biasa.
Itulah dia, meraih cinta yang maha agung. Ani, mau dah bagi dah tadi. Makin sampai 5, duduk kat luar. Piko ni sebenarnya ujian juga. Ujian untuk Piko. Untuk Piko atasi dia di depan halayak ramai. Macam mana Piko atasi dia di halayak ramai? Nangis je. Nangis je. Nangis je. Mak akan bagi. Masih madoko. Oh, soleh boy. Oh, soleh boy. Soleh boy, Allah sayang. Allah sayang kan, okey. Allah nak Piko tunjuk contoh kan. Sebab tu lah, alhamdulillah. Sebab tu lah Piko rasa tenang. Sebab Piko tahu apa yang Allah nak. Kan? Tu dia. Sebab Piko tahu apa yang Allah nak. Piko tahu apa yang Allah nak. Lagi satu, Piko nak cerita ni. Siapa ingat kisah Nabi Ayub? Nabi Ayub kan diuji dengan keluar penyakit. Diri dia jadi keluar penyakit lah. Kan? Sebab Allah nak dia jadi contoh macam mana cara dia atasi dia. Allah nak dia jadi contoh. Allah nak kita semua orang Islam ni jadi contoh. Contoh yang baik. Ikut macam Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh yang baik. Supaya semua orang pandang Islam ni mulia. Semua orang pandang Islam ni agama yang tenang. Agama yang damai. Itu yang Allah nak. Sebab tu sebab itulah kenapa Nabi-Nabi tu diutuskan. Sebab Nabi Ayub, sebab Allah nak tunjuk contoh. Walaupun kita ni buruk macam mana pun, kita tetap kena mengabdikan diri pada Allah. Hari ni Alhamdulillah Piko dapat kisah Nabi Ayub. Sebenarnya kalau korang perasan kan, dalam Piko proses Piko pulihkan mata Piko, Piko ada pakai satu titis yang untuk cerahkan mata Piko tu. Tapi ubat tu dia menghakis kulit Piko. Dia keluar mata, kalau korang perasan lah, bawah mata Piko dia keluar macam keping, macam kurang. Tengok ni pun sebenarnya ada nampak ni. Kan. Tapi sebab pakai bedak kot, dia tak perasan sangat. Ni pun sebenarnya ada, dia keluar lah. Dia keluar lah. Tapi Piko tetap live kan. Piko tetap live. And Piko rasa Piko kena cerita. Kalau Piko tak cerita, Piko rasa dia akan tambah besar. Piko rasa kalau Piko tak cerita, dia akan tambah besar. Sebab itulah Piko perasan dekat kereta Piko. Selagi Piko tak cerita macam mana struggle Piko, macam mana Piko hadapi semua ni, selagi itulah Allah akan hantar ujian yang cepat cerita. Okay, so hari ni Piko nak cerita yang kisah Nabi Ayub. Walaupun dia diuji dengan kehodohan, kepapaan, tapi dia still mengagungkan Allah. Kan? Itulah perjuangan Piko sebenarnya. Walaupun Piko kahwin dengan orang tak ada apa-apa, perjuangan Piko sebenarnya adalah Piko tetap boleh jadi isteri solehah insya-Allah. Dan tetap boleh bahagia kan? Tetap boleh bahagia. Walaupun muka Piko keluar kurap, Piko tetap live. Piko tetap live kan? Piko tetap live. Walaupun dulu bawah mata Piko dia macam keluar tu kan. Piko tetap live. Kita abaikan
halangan-halangan yang datang kan. Kita tetap live. Kita tetap sampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Itulah dia. Meraih cinta ilahi kan. Meraih cinta ilahi, raihlah. Macam mana buatlah. Macam mana yang Nabi SAW buat, macam tu kita buat. Macam mana Nabi SAW sabar, macam tu kita kena sabar. Macam mana Nabi SAW tunjuk akhlak yang baik, macam tu kita kena tunjuk akhlak yang baik. Macam mana Nabi SAW terima terima ujian lah. Macam tu kita kena tiru. Kita kena tiru. Macam mana Nabi tak pernah rehat sampai dia meninggal, macam tu kita kena buat. Jangan fikir nak rehat lah, nak apalah kan. Ikut perjuangan Nabi. Ikut perjuangan Nabi SAW. InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita nak. InsyaAllah. Itu je yang Piko pegang untuk Piko capai impian-impian Piko. Kan? Macam Piko nak pergi umrah. Lepas tu tips dia adalah kita kena fokus. Piko pernah share sebelum ni. Mana buku hijau? Buku Piko banyak. Piko tak ada rak buku kan. So dia macam bersave-save. Doakan Piko InsyaAllah. Okay. Tips dia adalah kalau kita nak sesuatu, dunia ni Allah punya. Dunia ni ada pemilik dia. Kalau yang bukan Islam, dunia ni ada milik Tuhan. Dunia ni milik Tuhan, milik Allah, milik Allah. Milik Allah sebenarnya, milik Allah. Dunia ni milik Allah. Dan kita kalau apa yang kita nak, kita fokus di apa yang kita nak. Contohnya kita nak pergi umrah. Contohnya Piko ambil, memang Piko gunakan ilmu manage rezeki yang Piko dapat dalam program intensif manage kekayaan dan kejayaan yang dianjurkan oleh Richwork. Fokus dengan impian kita. Jangan fokus dengan halangan, tapi fokus dengan impian. Ramai orang fokus dengan perantara impian. Perantara impian. Contohnya, nak pergi umrah kena ada duit. Duit ni adalah perantara. Dia orang fokus nak cari duit. Tapi sebenarnya dia nak pergi umrah. Dia dapat duit, tapi dia lupa pergi umrah. Kan? So, Piko fokus impian Piko nak pergi umrah. Waktu tu Piko boleh tiar lah. Piko pergi berniaga kat Masjid Jamek. Piko berniaga kat TBS. And fokus Piko adalah nak pergi umrah. Jangan fokus pada duit, fokus pada umrah. And sebab duit tu pengantara je. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kan ramai yang kata kita kena layakkan diri kita. Dan kita kena tahu apa kelayakan kita untuk pergi ke umrah. Kalau nak pergi umrah, badan kena sihat. Sebab dia kena banyak berjalan. Badan kena sihat. And then sebab mak Piko selalu pesan kan, jogging pagi kan. And then Piko jogging, Piko selalu bawa anak Piko. Piko jalan sambil tu Piko talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan? Dan alhamdulillah Piko sangat suka dengan Ustaz Lokman. Dia adalah anak kepada pengasas pertama Lembaga Tabung Haji. Arwah lah kan yang pertama. Yang arwah tu ayah dia tau. Ustaz Lokman masih hidup. Ustaz Lokman tu dia sambung legasi ayah dia. Ayah dia selalu pesan, Lokman, kalau ni Ustaz Lokman ikut balik lah. Dia cakap kan, Lokman, kalau kau ajar orang pergi umrah, kau ajar betul-betul. Ingatkan dia orang betul-betul tentang Allah. Ingatkan dia orang betul-betul. Jangan bagi dia orang syirik. Kan? Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang kepadamu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Tanpa aku datang tanpa aku mempersekutukanmu ya Allah kan. Tanpa aku menduakanmu. Aku datang tanpa membawa pujian. Aku datang tanpa membawa kesenangan. Piko kan memang tak ada semua benda tu. Lagilah menusuk kalbunya time Piko exercise. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Wow.
nangis berarti tu. Memang menusukkan bola waktu Piko exercise tu. Memang sama menangis lah. Ya Allah, aku nak datang ya Allah sebab mak aku ajak. Lepas tu sebab mak pula. Kan. Siapa dah Google kan? Cara cepat doa dimakbulkan. 1, bila kita doakan untuk mak kita. 2, bila kita dengan kerendahan hati. 1 sebenarnya dengan kerendahan hati. Aku tak ingatlah step dia, nanti aku cari balik. Tapi yang penting kena ada kerendahan hati. Dan untuk mendoakan mak kita kan. Ustaz Balisha pernah ajar kalau siapa yang lelaki atau siapa yang belum dapat jodoh. Kalau macam ya kan lelaki. Siapa yang nak dapat jodoh kan, korang kena doa macam ni. Ya Allah, bagilah mak aku menantu yang baik. Doakan untuk mak. Ya Allah, bagilah mak aku menantu yang baik. Ya Allah, bagilah mak aku menantu yang baik. Doakan untuk mak. InsyaAllah cepat dapat jodoh. Kan kau doa sebab itulah sebab mak satu sebab memang aku tak ada apa-apa. Ya Allah, aku memang datang, aku memang tak ada apa-apa ya Allah. Tapi mak aku suruh aku datang. Mak aku suruh aku pergi ya Allah. Lepas tu itulah alhamdulillah. Berkat itulah, berkat mak Piko suruh pergi. Alhamdulillah Piko dapat pergi. Alhamdulillah. Piko tak payah bayar, tapi Piko kena bayar untuk anak Piko 1,500. Alhamdulillah. Sebab Piko fokus tu kan. Diorang kata badan kena sihat. So Piko buat latihan, Piko exercise dengan anak Piko. Piko jogging setiap petang. Piko tak buat pagi, Piko buat petang. Setiap petang dengan anak Piko, dia jalan sampai Piko labai ke Allahumma labai. Lepas tu diorang kata kena cucuk, kena siapkan dokumen. Lepas tu waktu tu last minute Piko gadaikan gelang mak Piko bagi Piko. Piko gadaikan untuk Piko cucuk dan Piko buat pasport baru sebab pasport Piko dah mati. Lepas tu dia buat pasport anak kan. Kena ada pasport. Tak ada pasport tak boleh juga pergi. So kita buat pasport. Waktu tu belum ada bayang lagi sebenarnya. Belum ada bayang dapat pergi. Tapi Piko buat je pasport, cucuk. Kan, cucuk. And anak Piko alhamdulillah tak payah kena cucuk sebab bawah 3 tahun dia dah ada imunisasi gitu kan. So dia tak payah cucuk. Itulah layakkan diri kan. Orang kata layakkan diri. Itulah kelayakan dia. Kena dokumen siapkan. Itulah Piko siapkan dokumen kan. Dokumen izin dari suami, ada akad sumpah kan. Ada akad sumpah. Kita siapkan semua dokumen. And kita cucuk, kita buat pasport. Tinggal nak pergi je. Lepas tu alhamdulillah last minute juga memang dapat pergi. Alhamdulillah. Itulah. Macam itulah. Kan? Macam itulah. Alhamdulillah. Kan? Dengan melayakkan diri, dengan tahu prosedur. Piko nak buat macam Piko dah dapat handphone baru ni. Dulu kan handphone Piko memori sangat kecil sebab hadiah daripada husband Piko. Mama dulu handphone putih, lepas tu handphone hitam, lepas tu handphone biru. Ayah handphone putih, lepas tu handphone biru campur hitam. Ya. Macam tu. Sekarang ingat. Macam Piko nak dapat handphone baru pun kan. Macam mana cara Piko nak layakkan diri Piko? Usahalah kan. Piko usaha. Waktu tu kan Rishwa ada buat cabutan bertuah kan. Siapa yang pergi akan dapat iPad. Piko pergi je lah. Piko dengan niat kan. Ya Allah, ni usaha aku kan. Usaha aku buat bisnes kan. Lepas tu sebab sebenarnya memang waktu tu Piko tengah buat bisnes. Tapi waktu tu handphone Piko kapasiti dia terlalu ni kan. Asyik kena delete. 16 GB kan. Sangat kecil. Lepas tu macam mana Piko layakkan diri Piko berusaha. Piko pergi kan. Piko pergi kat event tu. Dapat tak kisah. Jadi ni usaha kan. Piko selalu fikir macam tu. Allah tak pandang hasil, Allah pandang usaha. Allah tak pandang hasil, Allah pandang usaha kan. Kena sentiasa ingat tu. Allah tak pandang hasil, Allah pandang usaha. Apa usaha kita kan? Apa usaha kita? Macam tu lah. Macam Piko bisnes ni. Piko baru cukup berusaha lagi untuk bisnes. Allahu Akbar. Memang ya Allah, kena kekuatan jugalah. Kena kekuatan hati yang sangat jitu
untuk berusaha demi Allah kan. Untuk berusaha demi Allah memang perlukan kekuatan yang jitu. Sebab syurga bukan percuma. Kan. Syurga bukan percuma. Kita kena keluarkan the best kan, the best. Afrika. Macam tu lah. Yang penting berusaha. Untuk Afrika. Yang penting kita berusaha. Macam tu lah. Untuk meraih cinta Allah. Untuk meraih cinta ilahi. Untuk dapat apa yang kita nak. Tak semestinya dengan ada duit. Kan. Tak semestinya dengan ada duit. Tapi kalau siapa ada. Tapi dia macam perantara lah. Perantara kan. Macam Piko kan. Piko orang kan bergadai duit kan. Nak beli handbag apa semua. Piko tak payah. Jiran mak Piko yang bagi Piko handbag mahal-mahal. Piko tak payah beli. Piko tak payah beli kan. Janji Piko tunjuk contoh yang baik. Ceritakan keagungan Allah. Ceritakan kehebatan Allah. Allah akan bagi. Allah akan bagi. Allah nak. Dok tadi saya cakap. Allah ni adalah zat yang tersembunyi. Dia ingin dikenal. Piko selalu ingat benda tu. Allah adalah zat yang tersembunyi. Dia ingin dikenal. Macam mana cara kita nak kenalkan Allah? Tunjukkan contoh yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik. Jadi isteri yang baik. Jadi ibu yang baik. Jadi anak yang baik. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Jadi orang yang baik. Jadi staff yang baik. Jadi majikan yang baik. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Walaupun sebenarnya macam kadang kita macam bergelut kan nak jadi orang yang tak baik. Macam contoh Piko macam sebelum ni lah. Boleh ke nak main tarik tali dengan cikgu sendiri tu. Boleh ke nak main tarik tali. Lepas tu macam tak boleh kan. Guru ni adalah wakil Tuhan kan. Kena gembirakan. Kena gembirakan guru. Macam tu lah. Gembirakan guru. Gembirakan mak ayah. Gembirakan suami. Gembirakan anak-anak. Gembirakan semua orang. Semua orang kena gembira. Sebab Islam adalah agama yang gembira. Islam adalah agama yang selamat. Ayah kerja. Ayah kerja. Sebut ayah tadi kan. Mama sebut ayah. Pukul 3 suku dah. Lama juga pukul berceramah. Berceramah. Siapa yang nak bayar ni? Tak adalah. Gurau je. Allah je yang bayar. Tak, kita kan Piko selalu dengan husband Piko dulu waktu mula-mula kahwin. Kita orang suka dah ceramah antara satu sama lain kan. Lepas tu dulu waktu hati dia lembut lagi untuk terima ilmu dari Piko. And kita selalu macam cakap kan dah jadi macam husband Piko lah. Dia punya punchline kan. Siapa yang nak bayar ni? Dah ceramah ni siapa yang nak bayar? Macam tu lah. Suami Piko dia selalu macam tu. InsyaAllah kita InsyaAllah. Sebenarnya dulu suami Piko dia memang sangat lembut hati dia sebenarnya. Yelah sebab tu lah Piko boleh kahwin dengan dia. Sebab Piko pernah nampak dia menangis. Bukti orang yang hati dia lembut adalah dia boleh menangis. Bukti hati dia lembut adalah sebenarnya dia boleh menangis. Sekarang kena paksa menangis. Cepat nangis. Cepat. Mama. Ya sayang. Mama ke? Mama. Betul. Hebat. Betul. Okay lah dah 3:30. Itu saja daripada Piko. Mama Afrika. Kita jumpa lagi di lain perkongsian. Doakan Piko lah. Itu insyaAllah. Kita jumpa lagi di lain perkongsian. Apakah? Mama Afrika masukkan dalam perut. Ya, masukkan dalam perut. Betul. Itu saja daripada Piko. Terima kasih sebab menonton sampai habis. Terima kasih sudi dengar sampai habis. Piko mohon maaf zahir dan batin atas semua kesilapan Piko. Piko memang ada isu untuk bercakap juga sebenarnya. Untuk gunakan istilah yang tepat tu minta maaf. And kalau Piko tak jaga sensitivity pun Piko minta maaf. Piko kena banyak belajar lagi. Yang baik tu semua dari Allah. Yang buruk tu dari Piko sendiri. Yang banyak lagi yang perlu Piko baiki. And kita jumpa lagi di lain perkongsian insyaAllah. Doakan Piko. Kalau andai Piko dah tak ada, tolong solatkan jenazah Piko. Itu je yang Piko minta sebenarnya. Okay, itu saja daripada Piko.
Terima kasih. Thank you. Nandre. Syukran. Kamsahamnida. Arigato. Hai. Dah, kita jumpa lagi nanti insyaAllah.